kesihatan mental dalam kalangan belia. Masalah kesihatan mental dalam kalangan kes kesihatan pelajar mental didapati dalam semakin kalangan meningkat. penduduk Tingkah laku berusia yang membawa kepada bunuh diri dalam kalangan remaja semakin meningkat. Pahang meninggal dunia selepas mengadu sakit kepala dan tidak sedarkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel dan beberapa rakan setugas iaitu Qayyum, Syukran, Hidayat dan Nizam akan mengupaskan tentang hal permasalahan yang berlaku berkaitan isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar adalah satu topik yang penting dan sensitif. Kesihatan mental merujuk kepada keadaan emosi, psikologi dan sosial seseorang yang mempengaruhi cara dia berfikir dan bertindak. Kesihatan mental yang baik membolehkan seseorang mengurus stres, berhubung dengan orang lain, membuat pilihan dan menikmati kehidupan. Sebaliknya, kesihatan mental yang buruk boleh menyebabkan masalah seperti kemurungan, kebimbangan, gangguan makan, ketagihan, bunuh diri dan sebagainya. Menurut tinjauan kesihatan remaja oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bilangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang mempunyai idea untuk membunuh diri meningkat kepada 13.1% pada 2022 berbanding 10% 5 tahun sebelumnya. Antara punca gangguan mental berkenaan termasuklah tekanan akademik, penggunaan media sosial yang tidak terkawal, masalah keluarga, desakan rakan sebaya dan harapan tinggi ibu bapa terhadap pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana ia boleh menjejaskan kualiti hidup, prestasi akademik dan masa depan mereka. Pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental perlu mendapatkan bantuan daripada pakar, kaunselor, guru, keluarga atau rakan yang boleh dipercayai. Selain itu, pelajar juga perlu menjaga kesihatan mental mereka dengan cara yang sihat seperti bersenam, beristirahat, berdoa, bermeditasi, membaca, menulis, melukis, bermain muzik atau melakukan apa-apa aktiviti yang mereka minati. Oleh itu, saya memberikan tanggungjawab kepada Nizam untuk mengupaskan topik ini dengan lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, terima kasih kepada Daniel atas pengenalan yang mantap tadi. Sekarang mari kita teruskan perbincangan kita tentang isu yang semakin mendalam dan perlu perhatian kita bersama. Kesihatan mental pelajar. Jadi, pertama sekali kita tengok peningkatan isu kesihatan mental pelajar. Ini termasuklah kenaikan dalam kes bunuh diri melalui pelbagai cara yang tidak terkawal. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham juga ada ketidakseimbangan dalam penanganan kesejahteraan mental pelajar. Kesejahteraan mental ni kadang-kadang dilupakan. Semua fokus kat fizikal, tapi mental kurang diberi perhatian. Ini macam satu ketidakseimbangan yang perlu kita betulkan. Jangan lupa bukan sahaja badan yang perlu dirawat, tapi minda pun sama pentingnya. Ingat tu. Lepas tu, tekanan belajar. Tekanan belajar yang berlebihan ini bukan sahaja menjadi satu masalah, tetapi satu cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar. Tekanan yang terlalu tinggi ini bukan sahaja boleh mempengaruhi pencapaian akademik, tetapi juga boleh rosakkan kesejahteraan mental. Ini bukan perkara kecil, tapi tak ada masalah tanpa penyelesaian kan. Jadi apa yang kita perlukan sekarang ni adalah satu pendekatan holistik. Maksudnya, kita kena tengok kesihatan mental dan fizikal pelajar sebagai satu kesatuan. Tak boleh dipisahkan. Kita perlu pastikan bahawa pelajar kita dapat perhatian yang seimbang daripada segi kesihatan mental dan fizikal. Bila dah balance, barulah kesejahteraan holistik itu terjamin. Jadi, itulah beberapa isu utama yang kita kena hadapi. Kesihatan mental pelajar bukan benda kecil ya. Sebelum saya pergi, saya nak lepaskan sambungan kepada Hidayat yang akan teruskan dengan faktor-faktor permasalahan yang lebih mendalam. Silakan Hidayat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan bahagian saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Muhammad Hidayat daripada program SR243. Untuk bahagian saya akan membincangkan tentang faktor permasalahan yang berlaku pada isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Faktor permasalahan yang berlaku adalah biologi. Setengah penyakit mental yang dikaitkan dengan ketidakseimbangan pada bahan kimia di dalam otak yang disebut sebagai neurotransmitter. Bahagian kimia ini berperanan dalam membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Ketidakseimbangan yang berlaku akan mengganggu fungsi otak. Inilah yang menjadi asas kepada ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit mental. Genetik ini juga mempunyai sumbangan dalam keadaan kesihatan ini. Ahli keluarga kepada pesakit lebih cenderung mengalami penyakit yang sama. Namun, ia lebih kompleks dan melibatkan banyak gen. Jangkitan dan kecederaan otak turut boleh menyebabkan penyakit berkaitan emosi. Selain itu, faktor-faktor seperti kekurangan zat dan terdedah kepada bahan toksik mungkin memainkan peranan yang penting juga. Faktor yang kedua, psikologi. Trauma psikologi yang teruk semasa kecil seperti cederaan emosi, fizikal atau seksual diabaikan oleh keluarga kerana akan menyebabkan seseorang itu hilang sokongan dan kasih sayang daripada orang yang terdekat bersamanya sejak kecil lagi. Gagal dalam membina hubungan dengan orang lain, yakni kurang bergaul dengan orang yang boleh membantu dari sudut menasihati dan merawat mentalnya bagi memastikan seseorang itu mendapat perasaan dihargai. Yang seterusnya, masalah cinta. Mereka di usia awal remaja kemudian ditinggalkan oleh pasangan mereka atau tidak stabilan mengawal pemikiran seperti trust issue. Penyalahgunaan sosial media termasuk bully cyber, perbandingan sosial dengan individu lain dalam media sosial dan perasaan berasa tidak cukup terhadap diri sendiri apabila melihat kemewahan orang lain. Faktor seterusnya yang boleh saya kongsikan adalah dari sudut persekitaran. Kematian atau penceraian keluarga terdekat yang menyebabkan seseorang seperti tidak mampu menerima takdir. Keluarga yang bermasalah seperti ibu bapa atau penjaga yang sering bergaduh menyebabkan anak-anak berasa takut, sering bertukar sekolah atau kerjaya. Ini adalah akibat setengah pelajar yang agak sukar untuk menyesuaikan diri di pelbagai tempat atau di suasana budaya yang sangat berbeza. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya seperti terjebak dalam rokok, dadah atau vape mampu menyebabkan ketidakstabilan emosi sekaligus hilang dalam tumpuan pelajaran. Jadi sekian daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya kita masuk kepada kesan permasalahan yang berlaku berkaitan isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Terdapat banyak implikasi buruk yang boleh memberi kesan terhadap pelajar yang mempunyai isu kesihatan mental dari segi prestasi akademik mereka serta hubungan interpersonal mereka. Interpersonal ini bermaksud ialah kemudahan untuk berhubung atau berinteraksi dengan pelajar lain. Antara kesan yang pertama adalah penglibatan dalam akademik. Keduanya penumpuan dan kemajuan diri. Ketiga, rangkaian dan perhubungan. Keempat, keselamatan dan fizikal diri. Kita pergi pada yang pertama, penglibatan dalam akademik. Penglibatan dalam akademik ini yang mana banyak institusi akademik di seluruh dunia bersependapat menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental cenderung untuk kurang terlibat dalam pencapaian akademik mereka. Pelajar juga yang mengalami masalah mental mungkin menghadapi kesulitan dan masalah dalam mengambil penuh bahagian dalam kegiatan akademik. Mereka juga boleh hilang minat untuk belajar, kurang penglibatan dalam perbualan dan komunikasi dengan pelajar lain serta mengalami masalah kehadiran ke dalam kelas atau ke dalam kuliah lah. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, kita pergi kepada penumpuan dan kemajuan diri. Pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental mungkin sukar untuk memberi tumpuan semasa di dalam kelas ataupun kuliah. Ini boleh menunjukkan bahawa pelajar mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memahami topik, tidak dapat menumpang perhatian pada tugas yang diberikan dan juga tidak dapat mengambil bahagian secara aktif dalam setiap sesi yang diwujudkan oleh pensyarah ataupun guru. Masalah kesihatan mental juga dikaitkan dengan kadar keciciran prestasi belajar yang lebih tinggi dan kadar pengekalan prestasi yang lebih teruk dalam kalangan pelajar. Kita pergi kepada yang ketiga, rangkaian dan perhubungan. Yakni pelajar yang bergelut dengan penyakit mental lebih cenderung menjadi kurang mesra. Mereka kelihatan tidak begitu berminat untuk membina sebarang hubungan atau persahabatan, dan juga kurang bermotivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Dan akhir sekali kita pergi pada kesan yang keempat adalah
keselamatan dan fizikal diri. Okey, keselamatan dan fizikal diri ini adalah berkaitan dengan isu keselamatan ataupun kesihatan diri lah. Umum mengetahui yang mana kita tidak lari daripada mendengar berita-berita yang tidak baik mengenai kecenderungan pelajar yang ingin mencederkan diri sehingga boleh membawa ke arah bunuh diri. Okey, akibat stres atau tekanan, yang mana ini semua berkaitan dengan masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Statistik juga telah menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang mempunyai idea untuk membunuh diri didapati meningkat kepada 13.1% pada tahun 2022, membabitkan lebih 4,300 orang berbanding 10% pada 5 tahun sebelumnya. Hasil tinjauan kesihatan oleh Institut Kesihatan Umum daripada KKM mendapati bahawa peningkatan peratusan mereka yang mempunyai tingkah laku merancang untuk membunuh diri. Okey, tinjauan ini dibuat kepada 239 sebuah sekolah menengah yang dipilih secara rawak untuk menyertai kajian tersebut. Dan saya juga telah menyediakan tinjauan kesihatan yang mana daripada tahun 2017 hingga tahun 2022 lah, yang mana kesemua tingkah laku idea untuk bunuh diri, merancang bunuh diri, percubaan bunuh diri, mengalami masalah murung dan rasa sunyi, kesemua daripada tahun 2017 sehingga tahun 2022 meningkat. Okey, jadi hasil kajian ini memberikan satu petunjuk kepada semua pihak bahawa perhatian serius perlu diberikan kepada isu kesihatan mental. Okey, di kalangan pelajar, penyakit mental kini berada di ranking kedua masalah kesihatan utama Malaysia selepas penyakit jantung, dan ianya ketara meningkat ketika negara kita bergelut dengan krisis pandemik COVID-19. Okay, jadi itu saja yang saya boleh huraikan di sini berkaitan kesan pemesan berkaitan isu pemesan mental dalam kalangan pelajar. Terima kasih diucapkan kepada saudara Qayyum di atas penerangannya tentang kesan permasalahan yang dihadapi. Beralih kepada penyelesaian kepada permasalahan yang dihadapi. Mengenai masalah kenaikan kejadian bunuh diri, kes kelatangan, pecah pembuluh darah dan tekanan belajar yang berlebihan di kalangan pelajar memerlukan penyelesaian yang holistik atau menyeluruh dari pelbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan. Dengan sesuatu perkara, dengan bantuan kaunselor yang berkelayakan dapat membantu pelajar meneruskan tekanan akademik, konflik interpersonal dan masalah emosi yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan pelibatan ibu bapa dan penjaga dalam menangani masalah kesihatan mental anak-anak atau remaja yang berada di bawah jagaan atuk, nenek atau saudara mara mereka. Sesi perkongsian maklumat dan kaunseling sesama keluarga amatlah digalakkan untuk membantu ibu bapa dan penjaga untuk memahami isu kesihatan mental anak-anak dan cara bagaimana untuk menyokong anak-anak mereka. Yang terakhir, kerajaan perlu menyediakan akses yang mudah dan berkualiti kepada perkhidmatan kesihatan mental. Dengan adanya akses mudah kepada perkhidmatan kesihatan mental seperti dalam talian, akan sangat membantu memudahkan masyarakat untuk membuat temujanji sejarah dalam talian dan memilih masa yang sesuai mengikut kelapangan waktu masing-masing. Penyelesaian kepada masalah-masalah ini memerlukan kerjasama dan usaha bersama dari semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan holistik dan perubahan dalam budaya pendidikan dan sosial, diharapkan masalah-masalah ini dapat dikurangkan dan diatasi dengan baik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.